Maka berkata ulama kami rahimahullah ta'ala, apabila engkau berkendak bahawa mengetahui akan khatir, kejahatan dan perceraian keduanya, maka timbang olehmu akan dia dengan salah satu daripada 4 perkara ini. Maka nyatalah bagimu halnya. Khatir itu apa? Yang membimbang-bimbangkan dalam hati. Khawatir, bimbangkan dalam hati. Adakah ini daripada nafsuku sendiri? Adakah ini daripada syaitan yang mengganggu? Adakah ini daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala? Ataupun ini ada daripada unsur-unsur yang lainnya? Kita boleh tengok. Kita tengok. Kalau yang daripada diri kita sendiri, dia ringik. Naklah, bolehlah dah lama tak tengok wayang, bolehlah dah lama tak pergi dating, umpamanya lain, meringik. Alah apa salahnya, dia ringik. Dan pandangnya baik, pandangnya sedap, tak apalah, nanti kan kita boleh taubat, dia ringik. Kalau yang daripada syaitan, dia gesa. Gesa syaitan. Macam tiba-tiba hawa nafsu datang, sekarang juga nak salin baju, nak pergi kelab malam, umpamanya, tapi belum buka lah kelab malam pukul 10 pagi ya, umpamanya. Kalau daripada syaitan, dia selalu tergesa-gesa. Kita geram dengan orang segera-gera terus, siapa kata aku? Terus sing-sing lengan baju nak kisah. Itu dari syaitan. Kalau syaitan suruh nak segera, itu dari syaitan. Sebab syaitan dia tergesa-gesa, dia tahu time dia ada limit. Kalau ujian daripada Allah datang, tak boleh terelak, kecuali kembali balik pada Allah Ta'ala. Begitu ya, kita tengok semua itu. Maka pertama, bahawa engkau lintangkan pekerjaan yang terlintas dengan hatimu itu atas syarak. Kita niatkan nak buat satu perkara yang syarak. Nombor satu, okey ke tak okey dalam sudut syarak? Boleh ke tak boleh kita lakukannya? Sah dan syarak. Nombor satu, kau terasa nak buat ini. Clear syarak ke tidak? Aku nak pergi rumah kawan aku. Syarak clear tak? Clear. Di rumah kawan kita tak berdosa syarak. Kawan kita tu siapa? Orang besar, pasal aku pergi rumah dia aku nak hege-hege. Tu tak boleh. Tak clear pada syarak. Begitu ya. Kau nak pergi mana? Nak pergi rumah kawan aku. Untuk apa? Mengumpat. Tak sah. Tak apalah, silaturahmi, jumpa kawan. Ikut syarak. Syarak cakap apa? Ya. Maka jika muafakat jenisnya, maka iaitu kebajikan. Dan jika ada ia dengan lawannya, dengan kemudahan atau syubhah, maka iaitu kejahatan. Kalau dia kerana ngambil mudah, ataupun kerana benda yang syubhah, tak tahu halal ke tak halal, umpamanya, aku nak pergi rumah kawan aku, nak jumpa bincang, nak bual-bual. Tapi aku tak tahulah, sebab sekarang Fulan ni dah ada pangkat. Fulan ini pulaknya orang bilang dia zalim. Dan aku bergaul dengan orang zalim, dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka syubhah tu tak pasti. Boleh ke tak boleh? Tak apalah, lain kalilah sudah. Kalau nak juga pergi rumah dia dengan niat. Kalau ada perlu yang aku nasihatkan dia, bolehlah aku nasihatkan dia. Sebab aku dengar macam-macam perkara dia sekarang. Begitu, begini umpamanya ya. Semua kita tengok. Tengok, kalau pada kejahatan, jangan luluskan. Tergasa, tergerak nak hati. Hasrat rasanya. Rasanya dah lama juga tak pergi kelab malam. Apa khabar orang kelab malam? Nak silaturahmi lah juga dengan orang kelab malam. Boleh. Tak ada macam itu yang kejahatan, kau tak boleh nak pergi dah. Ataupun rasa juga terasa khabar bank sana lama aku tak rompak. Boleh. Tak boleh, itu semua tu menyalahi syarat. Kau tak boleh, tak payah kau cakap pun, tak payah kau nak nilai ke boleh ke tak boleh ke. No such thing. Tidak boleh ya. Maka jika tiada nyata bagimu timbang dengan ini, maka lintangkan dia atas mengikut seperti ada ia dalam perbuatan itu mengikut dengan orang salihin, maka iaitu kebajikan. Dan jika ada ia dengan lawannya, maka bagi mengikut orang yang salihin, maka iaitu kejahatan. Kalau kau tak tahu okey ke tak okey, kau tengok orang salihin bikin ke tidak. Maulid, orang salihin bikin ke tidak? Buatlah. Pakai serban, orang salihin buat ke tidak? Aku tak tahulah hukumnya tu macam mana, boleh ke bid'ah ke apa ke. Tengok orang-orang salihin, mereka lebih faham. Mereka buat ke tidak? Buat. Tak apa. Sebab kalau ditanya mereka, adalah sebab jawapannya. Orang salihin yang betul, yang takwa kepada Allah Ta'ala. Ikut jejak langkah dia saja. Kau ikut saja dia. Nanti kau tengok di belakang perlakuan dia tu semua tu ada dalil-dalilnya. Ada sebab-musababnya dilakukan. Ya. Orang salihin. Kalau tak bersamaan dengan orang salihin, tak payahlah. Tak payah. Kau tengok ulama' buat kita. Dan ulama' yang buat, kau tengok ulama' macam mana. Ulama' kan macam-macam kategori. Ini ulama' buat, tapi semua kau tengok ulama' glamour sekali yang buat. Bangsa ulama' glamour, kau jubah dia pun semacam punya lawa. Serban dia pun semacam punya pesin. Kau tengok umpamanya lah ya. Of that group. Sorry lah. Tengok ulama' yang lain pula macam mana. Tuan-tuan guru pondok ke, kiai-kiai ke, yang zuhud-zuhud kita tengok. Nak tengok grup siapa. Sebab kalau kau join grup dia, kau sudah ikut. Birds of same feather would flock together. Akan sama-sama. Baik, jangan. Ya, baik.
Maka jika tiada kenyataan bagimu dengan mizan ini, maka lintang akan dia atas nafsu dan hawa. Kalau tidak ada lintang, maka tengok nafsu. Kau pergi tu kerana nafsu, hawa nafsu ke kerana perluan? Tengok. Okeylah, nak pergi koboi lah. Ada keperluan tak? Ke nafsu kau memang yang nak pergi koboi? Umpamanya, koboi tu apa? Pesat bilik belah lah tu namanya, ya. Koboi tu target tu samalah lebih kurang, ya. Cuma koboi lagi besar lagi, ya. Apa salah? Hawa nafsu ke tak hawa nafsu? Hatta pergi maulid sekalipun. Hawa nafsu ke tak pergi hawa nafsu? Kalau hawa nafsu, jangan pergi maulid. Duduk di rumah. Tidak. Pergi maulid tapi bersihkan niatnya. Tengok apa cacatnya yang ada, kita bersihkan. Tengok ya orang-orang alim. Sebab tu orang-orang alim dia tak cakap bukan-bukan tau. Dia tak cakap bukan-bukan, dia tak bikin bukan-bukan. Maka kalau keluar daripada perkataan dia bilang bagus tu baguslah. Kalau dia bilang tak bagus sebab mereka tidak ada tepuk dada tanya selera. Mereka tanya fatwa dalam hati mereka. Mereka apa-apa semua mereka minta, mereka semak hukum, mereka tengok alim-alim ulama macam mana. Mereka kecil perkara, besar perkara, mereka tanya Allah, mereka istikharah kepada Allah. Jadi kalau keluar daripada hati mereka benda yang boleh diikut, ikutlah. Kalau keluar pada mereka, mereka tak buat, janganlah kita buat. Kerana mereka lebih terpandu. Mereka lebih terpandu. Tengok, nafsu ke tak nafsu? Maka telik jika ada ia daripada pekerjaan yang meliar daripadanya oleh nafsu akan sebagai liar tabiat bukan kerana liar takut dan haibah, maka diketahui olehnya bahawasanya kebajikan. Dan jika ada ia setengah daripada barang yang cenderung kepadanya nafsu akan sebagai cenderung tabiat dan kejadian, tiada cenderung harap kepada Allah Ta'ala dan gemar kepadanya, maka iaitu kerjaan kerana nafsu ammaratun bisu'. Tiada cenderung dengan asal pada kebajikan. Tengok. Sebab itu ada perkara-perkara semua tengok nafsu suka tak suka. Kalau kita jadi orang yang kalau pergi maulid rajin, pergi kuliah rajin, pergi mana rajin, hati-hati. Kau datang tu kerana ibadat ke? Nak cari reda Allah ke? Matlamatnya tu apa? Matlamatnya nak cari reda Allah. Matlamatnya nak cari ilmu. Pasti ada resistance-nya. Paling-paling tidak takut kena tangkap. Paling-paling tidak takut kena komplain. Paling-paling tidak takut nanti banyak maulid sangat nanti bini ngomel kat rumah. Kalau boleh pilih memang aku lagi suka nak save daripada all that. Tetapi majlis maulid lah. Kan selawat atas Nabi. Kan nanti Nabi balas balik selawat aku. Allah balas balik selawat daripada aku. Sayangnya aku tidak hadir. Tengok matlamatnya. Kalau matlamatnya kau bikin apa-apa so keen and so eager, so enthusiastic, dengan penuh semangat, hati-hati. Benda yang kita walau bentuknya macam ibadat sekalipun, tapi begitu cenderung, kenapa kok nafsu aku tak suka? Sebab nafsu dia tak suka benda-benda yang agama, benda-benda yang baik. Maka kalau begitu, itu kerana nafsu. Hatta nak pergi masjid sekalipun, tengok apa sebabnya. Tengok apa sebabnya. Kalau cenderungnya itu kerana perkara-perkara dunia, perkara apa itu namanya nafsu yang bisikkan, maka jangan. Sebab itu di situ ya ada hatta bab hukum sekalipun ya. Masuk. Maka begitu sampai dalam bab hukum sekalipun ya. Bab hukum sekalipun, apa kalau kita ada dua pilihan umpamanya ya. Ada dua pilihan. Imam Ibn Hajar kata sekian, Imam Ramli kata sekian. Kita tak boleh mengatakan mana pendapat lagi kuat tau. Oh, kalau gitu aku bilang Imam Ibn Hajar punya lebih kuat. Kita tak ada authority tau. Dalam hukum fiqah kita tak ada authority. Oh, Imam Ramli lebih kuat. Kalau kau boleh mengatakan Imam ini lebih kuat ataupun Imam ini lebih kuat, bermakna kau punya level ialah Imam Nawawi punya level. Adakah imam tinggi? Tidak kan? Maknanya kau ikut yang ini boleh, yang ini bilang batal. Yang ini bilang tak batal. Yang ini bilang sah, yang ini bilang tak sah. Umpamanya lah kan ada kadang-kadang ada selisih ulama kan. Kalau kita tak tahu mana yang kita nak ikut, maka dua-dua boleh ikut. Dua-dua betul. Tapi aku nak ikut yang mana? Ikutlah yang, kerana dua-dua betul, ikut dua-dua tidak salah, ikut dua-dua tidak berdosa, maka ikutlah. Bukan yang mana kita suka, ikutlah yang mana kita tak suka. Itu kaedahnya. Umpamanya kita tanya sama dua ustaz. Dua-dua sama label. Satu imam masjid sekian, satu imam masjid sekian. Dua-dua menjawab hukumnya, tak boleh. Itu perkaranya tak boleh. Makro. Yang satu bilang, boleh, tak apa-apa. Umpamanya ya. Kita nak ikut cakap siapa? Kalau kita bilang Imam A lagi betul, maknanya kau qadi. Kau qadi, kau bukan qadi. Kau tak boleh nak mengatakan Imam A ke Imam B yang lebih betul. Maka kalau kita tengok gitu, kita tengok Imam A pun betul, cakap dia ada sandarannya. Imam B pun cakap sandarannya. Maka tengok yang mana kau tak suka kau ikut. Yang mana kau suka, ikutlah yang mana anda tidak suka. Kerana jangan jadikan hawa nafsu yang jadi pilihan. Sampai dalam bab hukum sekalipun. Apatah lagi. Kalau kita nak pergi kuliah ke pergi mana, kau tengok. Kau suka pergi ke kau tak suka pergi? Mana lebih nak cakap terus terang? Jangan bohong.
Pagi-pagi hari ini, hari Jumaat tak kerja, lagi sedap duduk rumah, makan jemput-jemput bawang, cecah sambal Maggi, sos, sambil tengok TV, Selamat Pagi Malaysia ke, cerita haiwan-haiwan terkam ke, umpamanya. Lagi enak ke ataupun kita datang kuliah duduk bersila dengan ada asap setanggi, dengan baca, mana lebih relax? Mana lebih relax? Dan sepanjang minggu kita kerja, ni cuti dengan anak kita semua kan ada kat rumah semua, mana lebih hati kita suka? Suka yang itu ke? Suka yang ini? Kalau kita bilang, terus sedang cakap, aku lagi suka yang itu, maka datang yang ini. Datang yang ini. Tengok lawan hawa nafsunya. Begitu juga pergi masjid. Pergi masjid, ada masjid A, ada masjid B. Kau cenderung masjid A, masjid B. Kenapa kau suka masjid ini? Tengok. Dua-dua sama dekat dengan rumah kita. Ini kira 100 meter, ini pun 100 meter. Dua-dua orang ahli karya kita juga. Mana kau pergi? Kenapa? Kalau kau pergi kerana apa? Sana orangnya more high class sebab masjidnya dekat dengan taman. Yang ni not so high class pasal masjidnya dekat dengan kuman. Umpamanya lah ya. Tengok yang mana. Yang mana hati kau tak cenderung, itu yang kau pergi. Bukan ikut yang mana hati kau cenderung tak. Sebab cenderung ammaratun bisu. Menyuruh kepada yang buruk. Maka begitulah melawan hawa nafsu. Bukan makin diikutkan hawa nafsu. Secara pemilihan. Tengok syarak. Syarak clear tak clear? Tengok tak pasti, tengok ada syubhah ke tak ada syubhah. Tengok syarat pun clear, syubhah pun clear, tapi tak tahu nak buat pilihan A ataupun B ataupun A. Maka bikin apa? Tengok ulama bikin ke tidak. Ulama pun kita tengok tak tahu semua begitu ya. Maka tengok nafsu. Sampai begitu sekalipun ya. Nak pergi pasar, nak makan mi rebus ke nak makan laksa? Doyan mana? Rasa nak makan mi rebus, makan dua-dua. Amboi, ku semangat Allah. Puas betul nafsu kita ya. Tengok nak makan mi rebus kan makan laksa. Yang mana yang kau rasa macam idaman kalbu kalau kau dapat puas hati? Sebab apa tahu? Segala yang puas di sana mengurangkan puas di sana nanti. Segala puas di sini mengurangkan puas di sana nanti. Segala puas di sini membuat hawa nafsu kita kenyang. Dan hawa nafsu kita kalau kenyang, dia akan minta yang lebih besar lagi, itu yang kita takutnya. Tetapi kalau kita latihkan hawa nafsu kita tercepit, maka dia akan disiplin. Sebab itu hawa nafsu tu tak boleh dipadamkan, tetapi dia kena pasang kekang. Kita bilang kekang hawa nafsu. Kekang tu apa? Kekang bukan tahan, kekang tu kendali. Kalau kuda kita bilang kekang tu, iaitu tali dia tu kekang kuda. Kita tarik dia kanan, kita tarik dia kiri. Kita bilang hawa nafsu nak padamkan dia tak boleh. Tapi kena pasang dia kekang, kontrol, steering kita bilang. Kekang tu ialah steering. Nafsu tidak boleh panduan bagi nafsu. Hilangkan nafsu tak betul, itu namanya cawan. Cawan tak ada hawa nafsu. Itu namanya botol ataupun tiang. Tak ada hawa nafsu, tegah aja kan. Nama manusia pasti hawa nafsu. Hilang hawa nafsu tak boleh. Hilang hawa nafsu tidak boleh. Tak ada semangat jadi hidup dengan manusia. Tapi ada nafsu tetapi dikekang, dipandu. Kerana nafsu orang boleh jadi lebih rendah daripada haiwan. Kerana nafsu orang boleh jadi lebih tinggi daripada malaikat. Nafsu diikutkan saja sedangkan kau ada akal. Haiwan tak ada akal. Maka kau lebih rendah daripada haiwan. Nafsu kau kekang, kau ibadat, sedangkan kau bukan malaikat. Tetapi malaikat tak ada nafsu, kau ada nafsu. Tapi nafsu kau kalahkan, kau patahkan. Maka kau lebih tinggi daripada malaikat. Itu nafsu ya. Itu peri pentingnya. Bukan tepuk dada tanya selera saja. Ikut hukum, ikut syarak apa yang patutnya. Apa saja pun. Nak nari nak masak asam pedas. Nak masak asam pedas ke nak masak kari? Asam pedas lah. Terasa nak asam pedas. Masak kari. Sampai begitu tahu alim ulama. Masak kari. Tetapi kalau kadang-kadang nafsu kita tipu lagi. Sebab apa? Dia sengaja dia bilang nak makan asam pedas. Dia tahu kau akan pilih kari. Sebab apa tahu? Dia tahu kalau pilih kari lagi banyak orang puji kau daripada asam pedas kau. Dia tahu, tak apalah asam pedas. Tak maulah nafsu macam asam pedas pulanya. Masak kari lah. Masak kari, sebaik aku masak kari. Banyak orang puji aku. Aku dah lawan hawa nafsu. Allah, lawan hawa nafsu jatuh pada nafsu lain. Begitu ya. Jadi macam mana gitu, kena hati yang hidup, hati yang alert. Dua-dua boleh masak, yang dibuang nafsunya. Dia buang nafsunya, ya, ingatkan begitu ya. Begitu cermat orang-orang alim ya. Begitu cermat orang alim, tak asal dia nak dia bikin, hatta dalam ibadat sekalipun, hatta dalam dakwah sekalipun, hatta dalam kerja kepada kita, kerja-kerja harian sekalipun. Kenapa? Setiap sesuatu akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Kerana setiap satu tu ada jengkalnya.
barat dengan timur, kanan dengan kiri, 1 kilometer sana, 1 kilometer sini. Kau satu tapak dekat, bermakna kau dengan sini 1 kilometer plus 1 tapak, dengan sini kau 1 meter kurang 1 kilometer kurang 1 tapak. Jadi kau asal kau terlebih, saat itu ada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Sekali kau salah, kau dah termiring kanan, sekali kau salah, kau sudah termiring kiri, senang-senang boleh jatuh. Lepas tu nak stay center. Nak stay center itu. Kerana apa? Setiap sesuatu ada hisapnya, ada tanyanya. Kenapa kau buat ini? Kalau kau semua benda kau dah hisap dulu kat sana, sebab itu ada orang dia tak ada hisap. Kerana kat dunia sebelum dia bikin semua, dia dah hisap dulu, dah timbangkan dulu. Dah timbangkan dulu, dia dah tengokkan dulu. Sebab itu, apa? Kat sana dah tak ada hisap lagi. Kerana dah habis hisap di sini. Dia dah hisap, setiap sesuatu dihisap. Tahan dia tidak ambil sekalipun. Kerana apa? Kerana Allah. Kenapa kau tahan hawa nafsu kau sayang? Bukannya apa? Sekat makan merebus saja kau tahan tak nak. Pasal aku tak nak lawan hawa nafsu. Aku nak lawan hawa nafsu. Aku tak nak ikutkan hawa nafsu aku. Kalau aku ikutkan, aku dah menguatkan dia. Menguatkan dia hampir kepada sifat kehaiwanan. Itu ikut nafsu. Begitu ya. Aku dah lebih puaskan. Ingat. Dan aku ikutkan dia, yaumil akhir aku tak dapat jawab. Sedangkan apabila aku tak ikutkan dia, banyak faedah aku boleh dapat. Yaumil akhir mudah-mudahan tak disoal oleh Allah Ta'ala. Begitu ya. Begitu setiap perkara dibuat timbang. Sebab perkara ditengok dan disemak. Boleh, tak boleh, elok, tak eloknya. Kerana apa? Semuanya ada hisap. Semuanya ada jengkalnya. Sejengkal kau hampir dekat sini, sengkallah kau jauh daripada sana. Sekarang kalau rupanya kau terlampir sejengkal lebih kau maju 2-3 jengkal rupanya kepada kemungkaran, Allah tidak akan kau 2-3 jengkal lebih jauh daripada ketaatan. Dan apabila kau sudah dekat dengan kemungkaran, lebih mudah mereka tarik syaitan dan kuncu-kuncunya. Ingat di situ kita masih ada musuh lagi.